Selamat datang kembali ke Axis of Truth di JNS TV. Hari-hari perayaan telah tiba apabila Republik Islam mengadakan pesta propaganda besar-besaran untuk mengebumikan Ali Khamenei yang mati dengan cara memalukan di tangan Israel dan Amerika Syarikat. Dan walaupun Republik Islam tidak memperoleh kemenangan, propaganda minggu ini seolah-olah Amerika Syarikat memutuskan untuk memberikannya juga. Pentadbiran Trump nampaknya tidak dapat menghentikan kesilapan sendiri. Kenapa? Selepas berbulan-bulan tekanan ketenteraan, selepas rejim itu kehilangan lelaki yang memerintah Republik Islam selama 47 tahun, Presiden Trump berkata beliau memberi mereka cuti seminggu. Kita kalahkan Venezuela dalam satu hari dan kita benar-benar mengalahkan Iran. Mereka sangat ingin berdamai. Mereka sangat terdesak untuk berdamai. Kita bagi dia cuti seminggu untuk pengebumian sebab kita baik hati. Tuan, saya minta maaf. Apa? Kenapa kita nak tunjukkan budi bahasa kepada rejim yang dah berdekad-dekad melaungkan mati kepada Amerika, membunuh rakyat Amerika melalui kumpulan pengganas proksi, menahan rakyat Amerika sebagai tebusan, merancang untuk membunuh pegawai Amerika dan pemimpin tertinggi mereka masih terus mengancam Presiden Amerika Syarikat, malah minggu ini menawarkan 1,000 kilogram emas sebagai ganjaran untuk pembunuhan Trump atau Netanyahu. Sila lihat. Sebagai kehadiran ilahi dan ketenangan asal, riang 15 korgat lelaki dan wanita penulisnya. Mereka memutuskan insyaAllah untuk menawarkan satu ganjaran kepada sesiapa yang membunuh Trump atau Netanyahu. Ganjaran itu adalah daripada lelaki dan wanita waramini. Ia adalah dalam bentuk kilogram emas. 100 kilogram emas. 100 kilogram emas. Sekarang, sudah tentu, Republik Islam telah menjadikan seluruh majelis pengebumian Khamenei sebagai satu pertunjukan politik, sedangkan sepatutnya ia menjadi peluang untuk mempermalukan rejim Islam. Dan sebenarnya, itulah satu-satunya bahasa yang mereka fahami. Pada ulang tahun ke-250 Amerika Syarikat, sebaliknya, ia bertukar menjadi satu lagi peluang untuk rejim itu menonjolkan diri secara palsu, seolah-olah mendapat sokongan besar. Sekarang, berdasarkan anggaran saiz dataran di mana upacara ini diadakan, kami menganggarkan bahawa 60,000 hingga 70,000 orang berada di sana. Jauh berbeza daripada jutaan orang yang berada di jalanan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menuntut perubahan rejim dan kepulangan putra mahkota Reza Pahlavi. Sekarang, sebelum kita pergi lebih jauh, saya juga mau Anda dengar apa yang dilaungkan sepanjang hari pada permulaan pengebumian ini. Sila lihat. Sekarang, inilah orang ramai yang sedang melaungkan mati kepada Amerika sekarang. Saya tidak pasti sejauh mana Anda boleh melihatnya dengan jelas, tetapi itulah yang mereka laungkan. Orang yang baik, kononnya. Mati kepada Amerika, mati kepada Israel. Mati kepada Israel sekali lagi. Mati kepada Amerika sekali lagi. Dan sekali lagi. Saya Kafan Syau masyarakat menyelubungi tubuh kami demi darahmu, demi pembunuhan Donald Trump. Jadi, Anda lihat. Mereka sebenarnya tidak mengubah apa-apapun dari segi agenda mereka. Berkali-kali kita dengar perkara yang sama. Maut kepada Amerika, maut kepada Israel, maut kepada England. Jadi, sementara Washington sibuk bersikap baik, rejim itu secara literal memimpin orang ramai melaungkan slogan maut kepada Amerika dan maut kepada Israel. Dan mereka menggunakan cuti minggu ini untuk mengukuhkan lagi ideologi yang telah menggugat kestabilan Timur Tengah selama berdekad-dekad sejak awal lagi. Kenapa Amerika Syarikat mahu membantu mereka melakukan perkara itu? Sementara itu, majelis pengebumian itu sendiri adalah seperti yang kita jangkakan.
Beberapa hari perarakan, liputan media kerajaan, dan usaha yang dirancang rapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rejim itu kononnya mendapat sokongan. Tetapi butiran di lapangan menceritakan kisah yang sangat berbeza. Tiada pemimpin utama dunia dari kuasa-kuasa besar dunia yang hadir secara pribadi. Kami melihat beberapa delegasi peringkat rendah yang mewakili Rusia, China, India, dan Turki. Sementara rejim itu sangat bergantung kepada rangkaian tradisional negara-negara sahabatnya, proksi pengganas, dan sekutu ideologi. Dan kemudian ada Mojtaba, ayatollah palsu, lelaki yang sepatutnya menjadi pemimpin tertinggi yang baharu yang tidak kelihatan secara umum di pengebumian bapaknya sendiri. Sekarang, menurut laporan, dia tidak muncul secara umum sejak cedera awal tahun ini dalam serangan udara yang membunuh bapaknya. Laporan lain mengatakan bahwa kebimbangan keselamatan adalah sebab dia tidak hadir dan bahwa dia mau hadir tetapi tidak dibenarkan karena takut akan pembunuhan oleh Israel. Sekarang, salah satu perkara paling penting yang rejim mahu Anda percaya tentang sarkas pengebumian ini ialah orang ramai ini mewakili rakyat Iran. Mereka tidak mewakili. Rejim menawarkan uang tunai, pengangkutan percuma, hadiah, dan pelbagai perkara tidak masuk akal untuk satu pengebumian. Saya juga bercakap dengan ramai sumber di dalam Iran sendiri semalam yang memberitahu saya bahawa ramai daripada mereka yang dikatakan sebagai orang berkabung sebenarnya dibayar, dipaksa atau diberi insentif untuk hadir. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Pada masa lalu, rejim telah menggunakan wang, makanan, pengangkutan dan faedah lain untuk membawa orang ke acara rejim bagi memalsukan sokongan. Sekarang, sumber-sumber saya juga melaporkan bahwa Tehran kini benar-benar kosong kerana sesiapa yang waras telah melarikan diri dari bandar itu. Dan mereka juga berkata bahwa para hadirin kebanyakannya adalah warga asing dan dibayar untuk hadir. Mereka juga berkata mereka sendiri melihat timbunan makanan sekurang-kurangnya 6 kaki tinggi yang membusuk kerana sangat sedikit orang yang sebenarnya datang ke acara pengebumian itu. Dan bercakap tentang sokongan palsu, lihatlah aksi Muhammad Ghalibaf yang benar-benar melebih-lebihkan di sebelah Arachi semasa pengebumian itu. Matemah ialah pemilik bahagian. Darah pembunuhan Trump. Darah pembunuhan Trump. Sukar untuk tahu sama ada dia sedang ketawa atau menangis. Sejujurnya. Malah Araki pun macam, bro, kau berlebihan. Apa-apapun, di dalam Iran terdapat banyak laporan tentang bagaimana rakyat Iran telah mengejek kos pengebumian ini. Ini adalah sebuah negara yang benar-benar muflis. Dan juga menggalakkan rakyat Iran untuk memakai pakaian berwarna terang dan bukannya hitam atau meninggalkan Tehran daripada menyertai upacara berkabung rasmi ini. Itulah Iran yang rejim tidak mahu Anda lihat. Tetapi propaganda itu tidak terhenti di sempadan Iran. Rakyat Amerika, Kayla Walsh dan Jackson Hinkle, serta Bushra Sheikh, warga Britain berketurunan Pakistan, semuanya diterbangkan ke Iran untuk upacara pengebumian itu, memperkuat propaganda rejim kepada penonton berbahasa Inggris. Sekarang, Hinkle berkata adalah menjadi tanggung jawab setiap patriot Amerika untuk menghormati Khamenei. Saya tidak tahu bagaimana dia boleh pikir begitu, tapi baiklah. Dan kemudian Kayla Walsh berkata begini, lihatlah. Beliau adalah seorang pemimpin bagi seluruh manusia di dunia dalam perjuangan menentang imperialisme, menentang keangkuhan, menentang Zionisme, menentang pembunuhan beramai-ramai. Bagi saya, beliau adalah pemimpin anti-imperialis terhebat yang pernah hidup sepanjang hayat saya. Cucian otak sepenuhnya. Sekarang, saya ingatkan Anda, Kayla Walsh ialah bekas aktivis DSA yang sangat meminati Mamdani sebelum dia memutuskan untuk berpindah ke Beirut untuk menyokong organisasi pengganas sepenuh masa. Saya rasa dia telah beberapa kali pergi ke Iran. Dan bahagian yang paling pelik tentang ini ialah ada seorang rakyat Amerika yang memberitahu rakyat Amerika lain untuk memberi penghormatan. Lelaki yang mengetuai rejim yang selama 47 tahun mendefinisikan dirinya melalui slogan kematian kepada Amerika. Dan mempunyai darah ratusan rakyat Amerika di tangannya. Sekarang berdasarkan perjalanan-perjalanan sebelum ini dan perjalanan serupa yang kita lihat sebelum ini, usaha propaganda itu sekurang-kurangnya sebahagiannya dibiayai sendiri oleh rejim tersebut. Bermaksud bahwa mana-mana warga negara Amerika atau British yang memberikan sokongan kepada rejim yang dikenakan sekatan harus disiasat dengan teliti kerana ini bukanlah kewartawanan.
Kewartawanan sepatutnya bertanya tentang hukuman mati yang sedang berlaku atau 40.000 penunjuk perasaan yang dibunuh pada bulan Januari. Sebaliknya, individu-individu jahat ini berusaha untuk memutihkan legasi. Pada dasarnya, Hitler zaman kita. Pengebumian ini sebenarnya tidak penting karena Khamenei. Kematian beliau sebenarnya adalah satu sebab untuk diraikan. Tetapi pengebumian itu sebagai satu acara global adalah penting, karena sekali lagi, Republik Islam telah diberi peluang untuk mengubah kematian seorang diktator menjadi satu kampanye propaganda. Sementara orang ramai melaungkan kematian kepada Amerika dan Barat pula memalingkan muka. Malah, lebih daripada sekadar memalingkan muka. Presiden dunia bebas menyatakan bahwa beliau memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Kini, rejim itu boleh mengadakan upacara pengebumian, membawa masuk pempengaruh asing, mengugut dan memeras ugut rakyat Iran untuk berkabung, dan sudah tentu membuat propaganda daripada semua itu. Tetapi mereka tidak dapat memadamkan legasi maut dan kemusnahan yang ditinggalkan Khamenei. Dan Amerika Syarikat, daripada semua negara, tidak sepatutnya membantu mereka memastikan ideologi ini terus hidup. Sekarang, adakah Anda ingat apabila saya diperdengarkan fitnah ini tentang Israel membunuh wartawan di rancangan Piers Morgan entah berapa kali, mungkin 47 juta kali. Lihatlah ini. Jangan kita lupakan tentang 232 wartawan di Gaza yang telah dibunuh oleh IDF. Dan jangan kita lupakan tentang 232 wartawan di Gaza yang telah dibunuh oleh IDF. Yayasan yang menjijikan itu pun mengesahkannya. Jika Anda mahu berbincang dengan saya. Saya tahu awak tak suka fakta, Ena. Tapi inilah realitinya. Dan bagaimana fitnah yang sama ini diulang berkali-kali tanpa bukti. Lihatlah. Jumlahnya melebihi 245 wartawan yang telah terbunuh. Jelas bahawa pihak berkuasa penjajah Israel tidak mahu wartawan bebas mendokumentasikan dan melaporkan jenayah mereka. Lebih ramai wartawan terbunuh di Gaza berbanding gabungan kedua-dua perang dunia, Vietnam, bekas Yugoslavia, dan Afghanistan, menurut Projek Kos Perang Institut Watson. Sebagai bekas wartawan dan editor, bolehkah Anda terangkan kepada kami mengapa Israel membunuh wartawan Palestin secara besar-besaran? Jadi Anda anggap perkara itu sebagai sesuatu yang biasa? Israel sedang membunuh wartawan, itu yang Anda katakan? Bebas. Sumber maklumat bukan sahaja jawatan kuasa untuk melindungi wartawan. Jadi sekian jawatan kuasa melindungi wartawan dalam dokumentasikan. Committee to Protect Journalists has documented. Wartawan datang ke sini ke Israel untuk membunuh kami, Tuan. Berpuluh-puluh tempat di mana pasukan Anda telah menyasarkan wartawan. Tuan, wartawan, Tuan, percayakah Anda kepada mereka juga? Jadi tidak, saya tidak percaya. Anda berbohong. Saya tidak mereka-reka cerita ini. Ini adalah nombor penemuan. Ini daripada Jawatan Kuasa Perlindungan Wartawan. Semua dalam temu bual yang sama. Nombor daripada Jawatan Kuasa Perlindungan Wartawan. Sebenarnya mereka silap. Dan sekali lagi, saya betul. Selama 21 bulan yang lalu, kita diberitahu bahwa Israel sedang melancarkan perang terhadap wartawan dan bahwa IDF secara sistematik menyasarkan ahli-ahli media. Seperti yang Anda dengar daripada klip temu bual itu. Dakwaan-dakwaan itu diulang oleh organisasi berita utama, kumpulan hak asasi manusia, ahli politik, aktivis, dan pengulas yang menganggap nomor-nomor ini sebagai fakta yang sah. Tetapi ada satu masalah. Berpuluh-puluh daripada apa yang dipanggil wartawan ini sebenarnya adalah pengganas. Pada kemuncaknya, pangkalan data Jawatan Kuasa Melindungi Wartawan menyenaraikan 229 individu yang didakwa sebagai wartawan di Gaza. Minggu lalu, CPJ mengumumkan semakan penuh terhadap pangkalan datanya. Selepas Hamas dan Jihad Islam Palestina sendiri menerbitkan berpuluh-puluh notis syahid, mengenal pasti sebilangan besar individu tersebut sebagai anggota sayap ketenteraan mereka. Kini, CPJ telah pun membuang sekurang-kurangnya 20 nama dengan sumbernya adalah organisasi pengganas itu sendiri, bukan IDF. Dan berulang kali kita melihat corak yang sama terus berulang. Kemarahan tercetus apabila seorang wartawan atau malah seorang pekerja bantuan terbunuh. Dan kemudian ternyata, alamak, dia sebenarnya seorang komander Hamas. Ini bukan pembetulan kecil yang kita lihat, ia adalah kegagalan media yang besar. Angka-angka itu diulang di seluruh dunia sebagai fakta, sama seperti semua dakwaan tidak masuk akal daripada Hamas. Dan sesiapa yang mempersoalkan angka itu telah difitnah, walaupun bukti jelas dalam bahasa Arab sudah ada dalam berpuluh-puluh case seperti ini. Ambil contoh Muhammad Nabil Al-Zak. Dia telah disahkan oleh Jihad Islam Palestina sebagai seorang komander 2 bulan lalu. Sebenarnya, rekaman ini memang dirinya. Adakah dia kelihatan seperti seorang wartawan kepada Anda?
Namun, dia masih disenaraikan dalam beberapa senarai sebagai wartawan yang terbunuh dalam pertempuran, termasuk dalam senarai kebebasan media. Dan kemudian ada Muhammad Wasya dan abangnya Ahmad Wasya yang bekerja dengan Al Jazeera. Mereka dikenal pasti sebagai komander Hamas. Kedua-duanya diratapi sebagai anggota pengganas. Dan sudah tentu kita ada Muhammad Al-Sakani, seorang lagi wartawan yang menjadi komander Jihad Islam Palestina. Senarainya berterusan tanpa henti. Ini bukanlah dakwaan dari Israel. Ini adalah Hamas dan Jihad Islam Palestina yang mengaku mereka sebagai anggota mereka sendiri. Tetapi Anda tahu, kita sebenarnya pernah melihat perkara ini sebelum ini. Pertama sekali, kita diberitahu bahwa tiada bukti kaki tangan dan guru UNRWA adalah ahli Hamas. Walaupun sebenarnya kita ada video seorang pekerja bantuan dari PBB membawa mayat seorang tebusan. Kemudian kita mendapat tahu bahwa terdapat berpuluh-puluh daripada mereka. Kemudian kita mendapat tahu bahawa sebenarnya terdapat ratusan guru yang bersorak pada 7 Oktober guru-guru UNRWA. Setiap hari nampaknya membawa lebih banyak pengesahan tentang kerjasama antara UNRWA dan Hamas. Sekarang kita sedang mendapati bahawa ramai individu yang diperkenalkan kepada dunia sebagai wartawan sebenarnya adalah ahli Hamas atau Jihad Islam Palestina, seperti yang saya dan ramai lagi telah dakwa. Pada tahap mana semua ini berhenti menjadi kesilapan terpencil dan mula menjadi bukti jelas adanya sikap berat sebelah? Dan apa yang saya dapati lebih mengejutkan tentang keseluruhan situasi ini ialah tindak balasnya. Kerana bukannya bertanya bagaimana perkara ini boleh berlaku, sesetengah pengulas berhujah bahawa walaupun sebahagian daripada lelaki-lelaki ini adalah ahli Hamas atau Jihad Islam, mereka masih patut dianggap sebagai wartawan. Maafkan saya. Apa? Sejak bila keahlian dalam organisasi pengganas membolehkan seseorang mendapat perlindungan khas yang diberikan kepada wartawan awam di zon perang? Undang-undang kemanusiaan antarabangsa melindungi wartawan. Ia melindungi orang awam. Ia tidak memberikan pengecualian kepada kombatan hanya kerana mereka juga memegang kamera atau pernah menyumbang kepada saluran berita. Jika seseorang adalah ahli organisasi pengganas dan terlibat dalam aktiviti ketenteraan organisasi itu adalah kategori undang-undang yang sama sekali berbeza. Jadi, mengapa tiada siapa yang bertanya soalan-soalan ini sebelum angka-angka ini dipaparkan di muka depan akbar di seluruh dunia? Dan di manakah media sekarang? Di manakah pembetulan, permohonan maaf? Sungguh menakjubkan bagaimana tuduhan asal menjadi tajuk utama dan pembetulan hanya mendapat nota kaki kalau ada. Angka-angka ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Angka-angka ini dipetik oleh ahli politik, PBB, media utama, selebriti, aktivis sebagai bukti bahwa Israel sengaja melancarkan perang terhadap wartawan. Sekarang pangkalan data yang sama sedang disemak semula secara senyap. Dan di manakah tajuk utama yang sama? Jika kita tidak boleh bersetuju bahwa ahli Hamas dan Jihad Islam Palestina tidak sepatutnya dikira sebagai wartawan, maka kita bukan melaporkan berita, kita sedang mencipta berita. Dan sekarang akhirnya menutup segmen kita dengan yang baik, buruk, dan hodoh minggu ini, kita mulakan dengan kisah buruk minggu ini. Kita ada pasukan kebangsaan Mesir dalam Piala Dunia dan ketua jurulatihnya Hossam Hassan. Jadi selepas kemenangan bersejarah Mesir di Piala Dunia menentang Australia, minggu ini kita lihat Hassan mengibarkan bendera Palestina di atas padang, mendedikasikan kemenangan itu kepada rakyat Palestina, dan berkata, hati dan jiwa saya bersama mereka. Beliau kemudian berjalan mengelilingi padang sambil memegang kedua-dua bendera Mesir dan Palestina ketika para peminat bersorak, bebaskan Palestina. Betul ke? Dapat mata untuk aksi dramatik tu. Tapi mari kita semak bagaimana Mesir daripada semua negara melihat rakyat Palestin. Ini adalah kerajaan yang sama yang membina beberapa sempadan keselamatan di sepanjang sempadan Gaza yang menutup sepenuhnya lintasan Rafah untuk sebahagian besar tempoh perang. Yang berulang kali menolak kemasukan besar-besaran rakyat Gaza dengan alasan kebimbangan keselamatan negara dan telah membenarkan pasaran gelap yang memeras ugut mengenakan caj beribu-ribu dolar kepada rakyat Gaza untuk keluar dari Gaza secara haram. Jadi tolong bantu saya faham logik di sini. Jika Anda begitu mengambil berat tentang rakyat Palestina sehingga Anda rasa terpanggil untuk mengibarkan bendera mereka di hadapan berbilion orang yang menonton Piala Dunia, mengapa kerajaan Anda sendiri telah menghabiskan bertahun-tahun dan berjuta-juta dolar membina tembok untuk menghalang mereka masuk? Mengapa sempadan itu kekal tertutup sebagian besarnya? Mengapa begitu ramai keluarga terpaksa membayar sejumlah wang yang besar untuk melarikan diri dari zon perang? Itu bukan dasar Israel, itu adalah dasar Mesir.
Saya sentiasa kagum bagaimana badut-badut yang sama ini menjadi wira untuk perjuangan apabila kamera sedang merakam. Tetapi di sebalik pintu tertutup, mereka langsung tidak peduli tentang rakyat Palestina. Malah mereka sering memandang rendah terhadap mereka. Tanya diri Anda sendiri, jika orang Mesir begitu mengambil berat tentang Palestina, mengapa mereka tidak mengisytiharkan sebuah negara Palestina ketika mereka menguasai 100% Gaza dan Sinai? Mengapa Jordan tidak mengisytiharkan sebuah negara Palestina ketika mereka menduduki tebing barat? Mungkinkah? Mungkin saja, karena sebenarnya tidak pernah wujud sebuah negara Palestina dan negara-negara Arab ini sebenarnya tidak peduli pun tentang sebuah negara Palestina. Jurulatih Hasan langsung tidak peduli tentang rakyat Palestina, dan kebanyakan badut yang telah dicuci otak yang menyokongnya pun sama. Gerakan ini adalah satu kultus yang tidak masuk akal yang digunakan oleh dunia Arab untuk menyemai kebencian terhadap orang Yahudi bagi mengalihkan perhatian daripada masalah dalaman mereka sendiri. Dan sekarang kita beralih kepada kisah buruk minggu ini, calon Kongres Demokratik Colorado, calon DSA, saya patut sebutkan, Mila Kiros. Sekarang, jika Anda tidak pernah dengar tentang dia sebelum ini, jangan risau. Saya pun tidak pernah dengar sehingga saya mula menyelidik rekod awamnya minggu ini. Dan biar saya beritahu Anda, memang teruk. Jangan hanya percaya kata-kata saya, dengar sendiri. Adakah anda percaya bahawa serangan pengganas 11 September ke atas Amerika adalah akibat yang tidak dapat dielakkan daripada dasar luar Amerika? Tidak dapat dielakkan dalam erti kata bahawa kita telah mengganggu kestabilan banyak negara di Timur Tengah sehingga memaksa orang percaya bahawa satu lagi tindakan keganasan adalah satu-satunya tindak balas. Ya, kita sepatutnya membalas dengan bunga. Seperti yang saya katakan sebelum ini, tanggungjawab adalah untuk menghapuskan keadaan-keadaan yang membawa kepada keganasan sejak awal lagi. Baru-baru ini anda berkempen bersama Hasan Piker. Dia mempunyai penonton penstriman yang sangat ramai. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan beliau bahawa Hamas kurang jahat berbanding Israel? Tidak, saya tidak bersetuju. Anda telah menyatakan tindakan Israel di Gaza sebagai satu genosid. Anda juga telah menyeru supaya sekatan senjata dikenakan terhadap Israel. Adakah itu termasuk Amerika Syarikat menjual atau membiayai senjata pertahanan yang digunakan oleh Israel untuk melindungi diri daripada serangan roket dari Hezbollah atau Iran? Ya. Ya, betul. Ya, memang begitu. Kenapa tidak membezakan antara senjata yang kita gunakan untuk berperang dengan populasi lain? Dan kemudian senjata pertahanan yang digunakan untuk melindungi orang awam daripada serangan luar. Saya percaya bahawa penjualan senjata kita kepada Israel sama ada untuk pertahanan atau, ya, dia mahu lebih ramai rakyat Israel meneruskan pembunuhan beramai-ramai yang sedang berlaku. Saya percaya bahawa Lebanon kita, pembersihan etnik yang sedang berlaku di Lubnan. Pembersihan etnik di Lubnan. Wah, itu jelas menunjukkan awak langsung tidak tahu apa-apa tentang Lubnan. Aduh, inilah yang saya rasa sangat menarik tentang watak ini. Dia menampilkan dirinya sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, pejuang keadilan sosial. Namun, hampir setiap pendirian yang diambilnya membawa kepada kesimpulan yang sama. Amerika yang dipersalahkan, Israel yang dipersalahkan. Semua orang lain dipersalahkan kecuali pengganas dan pemerintahan diktator yang, sudah tentu, langsung tidak mempunyai kuasa atau tanggung jawab. Ini adalah seseorang yang berkempen bersama Hasan Piker, seorang lelaki yang berkata rakyat Amerika layak menerima peristiwa 9/11 dan yang mempertahankan Hamas dan secara terang-terangan menyeru kepada keganasan politik. Dan untuk mengulas semula, dia sendiri telah mendakwa bahawa senjata pertahanan memberi perlindungan kepada Israel untuk melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan pembersihan etnik di Lubnan. Dia juga sebelum ini pernah menggambarkan peristiwa 9/11 sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan daripada tindakan Amerika. Dan dia juga berkata bahawa 7 Oktober adalah akibat yang tidak dapat dielakkan daripada dasar apartheid. Pertama, wanita ini fikir sebuah negara dengan 2 juta warga negara Arab yang sama rata di bawah undang-undang adalah apartheid? Serius? Kali terakhir saya semak, tiada apa-apa yang tidak dapat dielakkan tentang 19 pengganas sengaja menerbangkan kapal terbang ke dalam bangunan. Tiada apa-apa yang tidak dapat dielakkan tentang Hamas melintasi sempadan, membunuh keluarga, merogol wanita, membakar orang hidup-hidup, dan menculik ratusan tebusan. Tidak sama sekali. Itu adalah pilihan, bukan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dan inilah yang saya rasa sangat beracun tentang omong kosong berfahaman dunia ketiga milad. Ia secara konsisten menghapuskan tanggung jawab moral daripada pengganas sambil meletakkan beban moral yang mustahil ke atas negara demokrasi yang mereka serang. Ia bukan aktivisme hak asasi manusia atau sejenis ideologi yang logik atau bermoral. Ia adalah sebaliknya, ia berbahaya. Karena jika Anda terus memberitahu orang bahwa terorisme adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, Anda membebaskan mereka daripada tanggung jawab atas tindakan mereka dan akhirnya menyokong keruntuhan tatanan sosial.
Dan itulah yang kita lihat sedang diperjuangkan oleh calon-calon di SA ini. Mereka bukan coba untuk menjadikan Amerika lebih baik. Mereka mahu meruntuhkannya dan membina sebuah utopia sosialis hayalan. Sedarlah Amerika. Dan akhirnya, seperti biasa, saya ingin mengakhiri dengan sesuatu yang positif melalui kisah baik minggu ini. Dan kisah baik minggu ini diberikan kepada NGO Monitor. Minggu ini, mereka telah mengeluarkan satu laporan yang saya rasa adalah antara yang paling penting sejak 7 Oktober, karena ia melakukan sesuatu yang kebanyakan media enggan lakukan. Ia meneliti semula salah satu organisasi yang telah memainkan peranan besar, mungkin lebih daripada yang lain, dalam membentuk pandangan dunia terhadap perang ini. Sebenarnya ada beberapa organisasi, tetapi ini memang salah satu daripadanya. Saya maksudkan Dokter Tanpa Sempadan atau MSF. Hampir 2 tahun, mereka telah dianggap sebagai semacam autoriti moral dan mereka telah menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai. Dan apabila mereka berbuat demikian, ia adalah sesuatu yang sering dipetik dan diulang dalam media, di PBB, dan bergema di seluruh dunia. Tetapi, siapakah sebenarnya orang-orang yang membuat tuduhan ini? NGO Monitor baru sahaja mendedahkan puluhan hantaran awam oleh kaki tangan dan ahli bersekutu MSF yang secara terang-terangan memuji serangan 7 Oktober itu. Itu memuliakan Hamas, mempromosikan retorik antisemitik, dan menerbitkan semula beberapa propaganda anti-Israel yang paling ekstrim yang terdapat di internet hari ini. Sebagai contoh, satu hantaran awam yang diketengahkan dalam laporan itu menunjukkan seorang individu bersekutu dengan MSF berkongsi message di media sosial yang berbunyi, "Hari ini, pihak penentangan telah menunjukkan kepada dunia bagaimana rupa keberanian sebenar. Inilah maksud pembebasan, merujuk kepada 7 Oktober. Hantaran ini sudah tentu disertakan dengan image-image dari pembunuhan beramai-ramai itu dan tanda pagar yang memuji Hamas." Laporan itu juga memperincikan bagaimana MSF mengambil masa 3 hari untuk secara terbuka mengakui bahwa Hamas telah melakukan pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Sedangkan mereka segera mengeluarkan kenyataan awam yang menuduh Israel berhubung peristiwa yang masih berlaku sepanjang perang ini. MSF juga berulang kali menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dan secara sistematik tidak menyebut penggunaan hospital, sekolah, serta infrastruktur awam lain oleh Hamas untuk tujuan ketenteraan. Semua ini berlaku walaupun mereka tahu bahwa Hamas beroperasi di dalam sistem kesehatan Gaza. Sekarang, selepas membaca laporan ini, saya mempunyai banyak soalan untuk MSF. Dan sejujurnya, begitu juga setiap wartawan yang telah memetik mereka selama 2 tahun lepas. Dan ini hanyalah satu lagi contoh bagaimana begitu banyak badan antarabangsa ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Yahudi dan rasuah. Nasib baik, kita ada kumpulan seperti NGO Monitor yang menjalankan kerja untuk membongkar mereka. Sekarang itu sahaja untuk minggu ini dalam Axis of Truth. Dan seperti biasa, jika Anda ada sebarang maklumat atau cerita, jangan segan untuk hubungi saya di X, di Emily K. Schrader, atau di Instagram, di Emily in Tel Aviv. Terima kasih kerana menonton dan saya akan jumpa Anda minggu depan di sini, di JNS.